Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia pada hadirin sekalian. Terima kasih warga sekalian kerana sudi bersama dengan saya dalam gelanggang Forum Harian Malaysia. Saya, Khairul Azman bin Rosli, terlebih dahulu akan memperkenalkan 3 orang ahli panel yang akan membincangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi dalam pembelajaran dan pengajaran di peringkat universiti. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudara Cik Muhammad Ridwan bin Sani. Selamat datang, saudara. Seterusnya, ahli panel kedua, Saudara Cik Muhammad Syahrin bin Muhammad Yusof. Selamat datang juga, saudara, saya ucapkan. Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi tidak berkata-kata, Saudari Puan Malisa Banun binti Jaafar. Selamat datang juga buat saudari. Dalam memastikan perkhidmatan sejagat dan akses kepada teknologi maklumat dan komunikasi merupakan objektif utama negara di banyak negara. Sering termaktub dalam undang-undang yang mengawal sektor tersebut. Salah satu keistimewaan manusia ialah kebolehan mereka menimba ilmu dan apa yang menjadikan ilmu ini sebagai entiti yang sentiasa berkembang adalah upaya manusia untuk memberi kesan ilmu ini kepada orang lain. Pembinaan ilmu yang merupakan salah satu asas pembelajaran merupakan antara pencapaian sosial manusia yang paling asas. Soalan saya kepada panel pertama, kongsikan pendapat anda tentang teknologi dan komunikasi dahulu dan kini. Silakan panel pertama. Terima kasih Tuan Pengurusi kerana membawa soalan. Terlebih dahulu yang dihormati tetamu kehormat, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin sekalian. Pada pandangan saya, konsep mengalihkan bilik darjah tradisional menggunakan meja, buku nota, pensel dan papan hitam kepada satu bentuk forum dalam talian komputer, perisian dan internet menakutkan ramai guru yang terbiasa dengan interaksi bersemuka dalam bilik darjah yang berkonsepkan tradisional. Dalam 10 tahun yang lalu, pengajaran dalam talian telah menjadi sangat popular seperti yang terbukti dalam kebangkitan universiti dalam talian seperti Universiti Phoenix dan Universiti Athabasca serta universiti dalam kampus yang menawarkan kursus dan ijazah dalam talian seperti Universiti Harvard dan Universiti Toronto. Di negara membangun di mana pendidikan tinggi penuh dengan cabaran serius di pelbagai peringkat, terdapat tekanan yang semakin meningkat untuk memastikan teknologi dilihat dalam konteks pendidikan. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan sesuai yang persekitaran pembelajaran yang lebih berpusatkan pelajar dan selalunya menimbulkan beberapa ketegangan bagi setengah guru dan pelajar. Tetapi dengan dunia bergerak pantas ke media digital dan maklumat, peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan menjadi semakin penting dan kepentingan ini akan lebih terus berkembang pesat pada abad ke-21. Terima kasih kepada panel pertama atas penjelasan konsep teknologi komunikasi. Seterusnya kepada panel kedua, seperti yang dikatakan oleh panel pertama, bahawa peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan menjadi semakin penting. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan ini? Jika ya, bagaimana teknologi maklumat dan komunikasi membantu pelajar ini? Silakan Cik Syarif. Terima kasih kepada Tuan Moderator kerana memberi laluan kepada saya untuk menyampaikan kata-kata. Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Sememangnya teknologi maklumat dan komunikasi amat penting pada masa kini. Aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat untuk meningkatkan pengurusan pembelajaran, pengajaran dan pendidikan yang berkesan meliputi keseluruhan spektrum pendidikan daripada perkembangan awal kanak-kanak, sekolah rendah, menengah, pengajian tinggi, pendidikan asas dan juga pendidikan serta latihan lanjutan. Kurikulum teknologi maklumat dan komunikasi menyediakan perspektif yang luas tentang sifat teknologi, cara menggunakan dan mengaplikasi pelbagai teknologi, serta kesan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap diri dan masyarakat. Teknologi maklumat adalah mengenai suatu cara yang dilakukan, iaitu proses, alat dan teknik yang mengubah aktiviti manusia. Teknologi maklumat dan komunikasi adalah mengenai cara baharu orang boleh berkomunikasi, bertanya, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
Perkara ini adalah proses, alat dan teknik untuk mengumpul dan mengenal pasti maklumat, mengelas dan menyusun, meringkaskan dan mensintesis, menganalisis dan menilai serta membuat spekulasi dan meramal. Teknologi maklumat dan komunikasi juga merupakan alat yang membolehkan dan membawa transformasi apabila ia digunakan dengan betul. Boleh menggalakkan peralihan persekitaran yang berpusatkan pelajar. Teknologi maklumat dan komunikasi yang berbentuk video, televisyen dan perisian multimedia komputer yang menggabungkan bunyi, transkrip dan imejen bergerak pelbagai warna. Boleh digunakan untuk menjadikan kandungan yang merangsang pemikiran dan boleh mengekalkan fokus pelajar dan menggalakkan murid untuk kekal aktif dalam proses pembelajaran. Melalui program interaktif yang menggunakan lagu, kesan bunyi, adaptasi, komedi dan sindiran, serta koleksi persembahan tambahan dapat menarik minat pelajar untuk mendengar dan membuat latihan yang diberikan. Penggunaan pedagogi dalam talian di universiti dan institut pengurusan semakin meningkat. Pengenalan sistem Wi-Fi juga telah membawa kepada pertumbuhan sistem pendidikan berteknologi tinggi di mana kebolehcapaian dan accountability bahan pelajaran disediakan dengan mudah kepada pelajar. Pelajar kini boleh mempelajari dan memahami maklumat berkaitan masa yang sesuai. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih kepada panel kedua. Sememangnya saya bersetuju dengan anda bahawa teknologi maklumat dan komunikasi memainkan peranan yang amat penting pada masa kini. Namun, dalam proses pembelajaran dan pengajaran di peringkat universiti, terdapat beberapa isu yang sering dihadapi oleh pelajar dan pendidik di universiti. Saya ingin tujukan soalan berikut kepada panel ketiga. Apakah isu yang sering timbul dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di universiti? Silakan, Puan Malisa. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Salam sejahtera para hadirin sekalian. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan ini, isu utama pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar dan pendidik di universiti adalah disebabkan kepelbagaian pelajar yang antara lain termasuk kepelbagaian dalam kesediaan akademik pelajar, bahasa dan latar belakang persekolahan. Aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi amat berkuasa dan menimbulkan berbagai kontroversi dalam fungsi penyelidikan pendidikan tinggi. 5 contoh masalah yang sering timbul dalam peningkatan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap pendidikan negara adalah proses peningkatan yang berterusan dalam jalur lebar dan kuasa pengkomputeran yang tersedia telah memungkinkan untuk menjalankan pengiraan yang kompleks pada set data yang besar. Hal ini akan menjadikan para pendidik awal atau guru-guru lama mengalami kesukaran dalam mempelajari teknologi ini. Hal ini memungkinkan keterlewatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Pautan komunikasi juga membolehkan pasukan penyelidik tersebar ke seluruh dunia dan bukannya bertumpu dalam satu institusi. Namun, sejauh mana keabsahan penyelidikan yang dijalankan adalah satu masalah yang besar dengan tidak menetapkan satu garis panduan yang khusus. Latihan rasmi mengenai pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran tidak pernah dijalankan kepada guru-guru. Hal ini membuatkan mereka berasa tidak tahu tentang cara mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi dengan cara yang betul. Okey, dalam konteks ini, perkara tersebut mendedahkan bahawa guru tidak mempunyai latihan yang mencukupi tentang teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran sebagai satu masalah yang dihadapi oleh guru. Ini bermakna guru tidak mempunyai sumber yang mencukupi untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan tentang bagaimana teknologi maklumat dan komunikasi digunakan dalam sistem pembelajaran. Manakala latihan boleh menjadi salah satu cara, guru boleh meningkatkan pengetahuan mereka dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam sistem pengajaran nanti. Maaf mencela, saya ingin menambah beberapa isu yang sering dihadapi oleh pelajar dan pendidik di universiti. Dipersilakan panel pertama, teruskan. Terima kasih Tuan Pengurusi. Pada hakikatnya, pendidikan jarak jauh dan e-pembelajaran tidak semestinya perkara yang sama dan boleh mempunyai struktur kos yang sangat berbeza. Sama ada e-pembelajaran meningkatkan kualiti
atau mengurangkan kos bergantung pada keadaan tertentu. Teknologi maklumat dan komunikasi secara amnya dan e-pembelajaran khususnya telah mengurangkan halangan untuk memasuki perniagaan pendidikan tinggi. Daripada banyak sumber di internet, tiada bahan yang dibuat untuk menyokong pembelajaran bilik darjah. Guru selalunya perlu menapis bahan yang sesuai dengan keperluan mereka daripada internet. Beberapa kajian baru-baru ini menunjukkan bahawa ramai guru mempunyai kecekapan dan keyakinan dalam menggunakan komputer di dalam bilik darjah, tetapi mereka masih menggunakan sedikit teknologi kerana mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi. Cabaran yang paling biasa dilaporkan oleh semua guru adalah kekurangan masa yang mereka ada untuk merancang pelajaran teknologi, meneroka tapak internet yang berbeza atau melihat pelbagai aspek perisian pendidikan. Guru mengambil lebih banyak masa untuk mereka bentuk projek yang merangkumi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi baharu daripada menyediakan pelajaran tradisional. Terima kasih kepada panel pertama dan kedua atas penjelasan isu-isu yang dihadapi dalam penggunaan teknologi komunikasi dalam sisi pengejaran dan pembelajaran di institusi pendidikan tinggi. Saya ingin bertanya kepada panel kedua, berikan beberapa cadangan yang boleh diambil dalam mengatasi isu-isu yang dijelaskan panel pertama dan panel kedua. Silakan Puan Risa. Okey, pada pandangan saya, cadangan pertama, kita haruslah meningkatkan dan menaik tarafkan kualiti pendidikan dan pengajaran melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Ini dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan semangat dan komitmen pelajar itu sendiri serta membolehkan pemerolehan kemahiran asas. Okey, bagi meningkatkan kualiti penyampaian pengajaran, pihak kerajaan dan institusi pengajian harus menambah baik latihan perguruan. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, memasuki abad ke-21, banyak faktor yang membawa kuasa yang kuat untuk menerima pakai ICT dalam pendidikan dan trend kontemporari mencadangkan tidak lama lagi akan melihat perubahan besar-besaran dalam cara pendidikan dirancang dan disampaikan sebagai akibat daripada peluang dan kemampuan ICT. Adalah dipercayai bahawa penggunaan ICT dalam pendidikan dapat meningkatkan akses kepada peluang pembelajaran. Ia boleh membantu meningkatkan kualiti pendidikan dengan kaedah pengajaran lanjutan, meningkatkan hasil pembelajaran dan membolehkan pembaharuan atau pengurusan sistem pendidikan yang lebih baik. Mengeksplorasi aktiviti dan amalan semasa penggunaan dan pembangunan ICT yang berterusan dalam pendidikan akan memberi kesan yang kuat kepada sesuatu perkara yang dipelajari. Bagaimana ia dipelajari, bila dan di mana pembelajaran berlaku serta siapa yang belajar dan siapa yang mengajar. ICT dalam bentuk sistem maklumat pengurusan semakin universal. Kekuatan komputer dalam pengejaran adalah kuasa mereka untuk memanipulasi perkataan dan simbol yang merupakan nadi kepada usaha akademik. ICT juga tidak membawa kepada kemunculan pendidikan terbuka OER. Oleh itu, penggunaan ICT mewujudkan persekitaran terbuka yang membolehkan penyimpanan dan penggunaan semula bahan maklumat. Sekian sahaja untuk hari ini. Sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum Harian Malaysia pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Sekian. Terima kasih.